Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمنا سليمان كلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود والجبال يسبحن كنا فعليم يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين الله ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسن برحمتك يا رب العالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam ketaatan. Ini suatu kurniaan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah kerana kita duduk di bulan Muharram, bulan yang disebut bilanya dilakukan amal-amal soleh, walaupun tidak ada suatu ibadah yang dikhususkan, tetapi di bulan ini juga yang disebut sebagai meraihkan puasa. Dan ini ada puasa Ashura, maka bulan ini juga dikatakan sebagai bulan dianjurkan berbuat kebaikan. Yakni di awal bulan Muharram inilah suatu ta'anni sebagai cita-cita kebaikan dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu di antara disebut oleh para ulama berkaitan dengan bersyukur kepada Allah kerana kita duduk pada bulan Muharram. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka apabila selesai ia seseorang daripada sembahyang itu, maka sujud ia bagi Allah Ta'ala dan baca di dalamnya sujud Subhanalladzi laysa bizal 'izzah wa qala bihi subhanalladzi ta'attaf bil majd wa taqarram bihi subhanalladzi ahsa kulla shay'in bi'ilmik subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu subhanadil manni سبحان ذي المن والفضل سبحان ذي العز والكرم سبحان ذي الطول والنعم أسألك بمعامل العزة من عرشك ومنتهى رحمتك من كتابك وبأسمك العظام وجدك الأعلى وكلمة التامة التي لا يجاورهن بر ولا فاجر أن تصلي على محمد صلى الله عليه وعلى آله محمد. Itu di antaranya yang dinakal oleh Syekh Abdul Falimbani dan nakal daripada Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka apabila selesai ia daripada sembahyang itu, yakni sembahyang hajat, kita masih lagi perkara yang berkaitan dengan solat hajat yang disebut oleh para ulama. Di antaranya apabila selesai ia di dalam sembahyang hajat itu, maka sujud ia. Sudah selesai hajat tu, sujud, ini maknanya di luar daripada sembahyang lah. Dan ada ulama menyatakan dalam kitab lain disebut boleh juga dibaca dalam sujud akhir. Dalam sujud akhir iaitu dalam solat hajat. Dalam solat hajat kita baca dalam sujud akhir.
Dalam sujud akhir biasa ulama-ulama dulu dia sudah semayang, sujud yang terakhir tu dia sujud lama. Jadi kita tak tahu nak baca apa, maka baca ni. Tak ada hak pendek-pendek sikit. Maka kata ulama iaitu doa nun. Itu doa Nabi Nuh AS. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Waktu boleh juga dalam sujud yang terakhir, tak tahu nak baca apa, tu baca boleh. Kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sujud akhir tu. Sujud yang terakhir daripada solat hajat tu. Dah tak ada hak lain sikit. Saya nak doa bahasa Melayu, dipersilakan, tak ada masalah. Sujud yang terakhir tu lama sujud, dalam bahasa Melayu pun tak apa. Cuma tidak boleh bersuara, hanya di dalam hati saja. Kalau bersuara, batalun, batal sembahyang, tak boleh. Adapun bahasa Melayu ni hanya di dalam hati, sebab kedudukan kita dalam sembahyang lagi. Adapun dalam di luar sembahyang kita rasa nak sujud, maka tak ada masalah. Sebab bukan di dalam sembahyang. Itu di antaranya. Adapun dalam sembahyang tak boleh jadi mengganggukan rukun-rukun sembahyang ataupun rukun fi'li yang lain, rukun qauli yang lain. Itu di antaranya. Itu dikatakan sebagai mengganggu sembahyang, mengganggu diri kita sembahyang itu kerana kita gunakan bahasa Melayu. Dan dalam keadaan kita bersuara pula. Adapun kita baca dalam hati bahasa Melayu, ada masalah. Ketika sujud akhir tu, itu tidak dikirakan mengganggu. Yang mengganggu dalam ibadah ni banyak juga. Kalau kita mari sembahyang, hari keadaan kita tidak takbir lagi, kita nak curi orang di hadapan, maka kalau kita tidak takbiratul ihram, maka itu dikatakan haram perbuatan itu kerana kita tidak takbiratul ihram lagi. Adapun kalau kita tidak sudah takbiratul ihram, kita nak curi orang di hadapan untuk bunuh, maka tidak dikatakan mengganggu. Adapun wirid secara kuat itu tidak dikatakan mengganggu. Kata ulama itu tidak termasuk dalam mengganggu iman bagi siapa saja. Dia wirid kuat, maka itu tidak mengganggukan makmum yang lain. Itu di antaranya. Dia pun mengganggu musyaqqah bacaan-bacaan makmum yang lain. Kita boleh berpindah ala musyaqqatin. Kita nak baca mungkin terganggu Fatihah kita ke, maka kita boleh pindah yang lain. Itu pun tak boleh hanya di belakang saja. Itu di antara disebut oleh para ulama. Itu nak ceritanya pada kita, ada suatu perkara yang dikatakan sebagai mengganggukan suatu hukum qauli, hukum fi'li, itu di antaranya. Jadi ada pun bahasa Melayu ini tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh dibaca secara berlafaz. Ya Allah, berilah rahmat kepada aku ya Allah. Sujud akhir, misal kata sujud sembahyang hajat akhir, tak boleh. Ada pun dalam hati boleh. Itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh para ulama. Allah hatta doa qulub pun tak boleh. Allahumma inna Allahumma unsuril Islam fi Palestin. Palestin. Guna bahasa kan dia. Batlum, batal. Tak boleh. Dia Palestin dengan tok. Itu tak boleh. Itu di antara bahasa-bahasa yang kadang-kadang membatal ibadah sembahyang itu. Ada pun bacaan ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Limbah dalam kitab ini sunat, boleh kita baca. Selesai sembahyang kita baca. Dan kata ulama dalam sujud yang terakhir lah. Walaupun disebut di sini, maka apabila selesai ia daripada sembahyang itu, maka sujud ia sudah sembahyang, sujud sekali lagi. Maknanya sujud panggil sudah selesai dah sembahyang, beri salam dah ke, sujud. Tapi kata ulama yang dibuat oleh banyak tertentu dibaca dalam sujud yang terakhir lah. Yang ini subhanalladzi ini. Subhanalladzi, maha suci Tuhan, maha suci Allah yang labisal izzah, yang memakai kemuliaan. Allah saja yang memakai kemuliaan. Sebab tu Allah bertanya kepada orang-orang
orang-orang yang beriman, ayabtaguna izzah, adakah aku ini tidak mempunyai sifat kemuliaan? Ayabtaguna izzatul, adakah aku tidak mempunyai kemuliaan sehingga kamu nak mencari kemuliaan kepada orang-orang kafir? Kenapa orang beriman? Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran seperti surah An-Nisa, itu di antaranya. Wa qala bihi, dan firman Allah bihi padanya, subhanalladzi ta'attufa bil majdi wal taqarrum, iaitu maksudnya Allah yang mana Allah ini dia berlemah lembut. Allah ini berlemah lembut dengan kemuliaan dia, dengan kemurahan dia, wa taqarrum, dan kemuliaan terlebih mulia. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmi, maha suci Tuhan Allah ni ahsa, yakni yang tiada ahsa ni yang tak sehinggalah ahsa, yang yakni maha suci Allah yang tidak dapat dihitung, yang dapat menghitung segala-galanya itu dengan ilmunya. Jadi maha suci Allah yang ahsa ni yang menghitung segala-galanya dengan ilmunya. Allah dah tentu dah ilmu tiap-tiap seorang ni, kehidupan dia begini, mati bila dia, perjalanan hidup dia macam mana, Allah dah tentu dengan ilmu Allah. Itu di antaranya tu perkara yang tak disangka berlaku, perkara yang tidak pernah kita lihat di mata berlaku. Ini semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu. Tidak, maha suci Allah, la yanbaghi, Tuhan yang tiada pihak lain yang patut disucikan kecuali Allah, kepadanya Allah. Tidak boleh makhluk lain disucikan, ditasbihkan, dimuja, menjadi pujaan. Hanya Allah saja, Tuhan yang mesti dipuji, yang dipuja oleh makhluknya. Itu di antaranya, itu di antara sebut oleh dalam bacaan ini. Subhanalladzi manni wal fadl. Maha suci Allah juga zi, yang zi ini mempunyai fadli manni, yang pemberian ataupun kurniaan, wa fadli kelebihan, kurniaan Allah tu, nikmat-nikmat Allah, rahmat Allah beri kepada orang beriman. Itu adalah suatu kurniaan Allah, rahmat Allah. Allah Ta'ala kata, kamu buat perkara baik gini wahai anak Adam, aku beri kebaikan ini. Maka itu dikatakan sebagai kurniaan Allah. Kurniaan yang disebabkan kita mentaati Allah, Allah beri kurniaan. Bila Allah memberi kurniaan dalam lingkungan rahmat Allah, maka wa fadli, Allah memberi kelebihan pula. Allah Ta'ala beri kelebihan pula. Kelebihan orang ni begini, kelebihan orang ni begini. Walaupun ada kekurangan situ, Allah beri kelebihan situ. Orang ni ada kelebihan sini, ada kekurangan sini, ada kelebihan sini. Itu wa fadli, kelebihan. Bahkan Imam Nawawi menyatakan lita'zimi al-malik, itu nak membesarkan raja yang maha agung. Allah buat begitu sebab apa? Orang ni kelebihan sini, kekurangan sini, kelebihan sini. Itu Allah Ta'ala nak menunjukkan kebesaran aku. Aku yang buat. Menurut nampak orang tu hebat, aku. Menurut nampak orang tu lemah, aku. Ibarat begitu kata Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya fadli, kelebihan. Tapi walaupun kata ulama fadli ni, kelebihan ni, Rasulullah menyatakan bila berkaitan dengan fadli, kelebihan-kelebihan yang dikurnia Allah Ta'ala kepada seseorang, Allah menyatakan, Nabi SAW kata, laisa bifadli, tidak ada sesuatu kelebihan, illa bifadli din wal amali salih. Tidak ada sesuatu amal, tidak ada orang yang lebih itu. Orang yang dilebihkan oleh Allah, sesuatu itu tidak ada lebih. Maknanya tidak boleh nak katakan lebih itu ialah orang yang ada ilmu agama, dan begitu juga orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh ni ada ilmu agama saja, tidak beramal soleh, ada jadi juga. Berarti Imam Ghazali kata masih dikira jahil lagi. Kalau orang hanya mendengar ilmu saja, sana sini, tapi tidak ada niat untuk beramal,
maka kata Imam Ghazali masih dikirakan jahil lagi. Itu di antaranya. Sebab itulah dulu selalu pesan kita mengaji banyak mana pun, yang penting kita ada niat untuk beramal. Bila diri kita ada niat untuk beramal tu, maka kalau kita salah tidak beramal ke tak nak beramal ke, dapat dah kelebihan amal itu di antaranya. Itu dia tidak dikirakan sebagai orang yang orang panggil rugi, itu di antaranya. Jadi fadli. Subhanadzil izzah wal karam. Jadi Maha Suci Tuhan Izzat, yang mempunyai ketinggian, kehebatan. Allah saja mempunyai ketinggian, makhluk tidak ada. Wa karam, dan sifat mulia ini. Subhanadzil tauli. Tauli ini ya Tuhan yang mempunyai pemberian juga. Tauli ini wan ni'ami, akan segala nikmat. Pemberian Allah kepada nikmat-nikmatnya. Kepada nikmat Allah beri. Tauli ini bagi perkataan tautu. Tautu ni maknanya panjang maknanya pemberian Allah tu kepada hamba dia, maknanya tak putus-putus ada sama begini. Walaupun hamba dia buat maksiat pada dia haka dia bagi nikmat dia tu. Soal dia tak redha, hak redha tu nombor 2. Hak sekarang ni Allah beri sama nikmat. Itu sifat pemurah Allah. Ini tul, yakni panjang. Dia mempunyai sifat pemberian dia, sifat pemurah Allah begitu. Ni'ami. Maka ni'ami itu berpecah pula. Yang diredha ataupun tidak diredha oleh Allah. Allah redha, taat Allah. Allah tak redha, mengguna nikmat itu derhaka pada Allah, tidak berbuat ketaatan pada Allah, tidak membuat apa yang disuruh oleh Allah, bahkan membuat perkara yang dilarang oleh Allah. Itu nikmat, jadi nikmat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. As'aluka bi mu'ankidil izzi, dan aku memohon izzil arsyika, aku memohon padamu ya Allah dengan segala janji kemuliaan-Mu daripada arsy Engkau, dan arsy Engkau wa muntaha rahmatik min kitabik bi asma, dan dengan itu juga kita minta dalam doa ini yang diajar oleh Imam Ghazali, as'alukal bi mu'ankidil izzi min aishika min arsyika. Ya Allah, aku memohon dengan janji Engkau ni kemuliaan. Aku memohon pada kamu dengan segala janji kemuliaan daripada arsy Engkau. Bagaimana hebatnya arsy Engkau. Ini semua kemuliaan Engkau. Janji-janji kemuliaan kamu ni. Allah menyatakan dah, kalau seseorang itu buat kebaikan ini dapat kemuliaan begini. Tak ada dalam Al-Quran dan hadis orang yang melakukan kebaikan akan mendapat penghinaan atau menjadi orang yang cela, orang yang keji. Tak ada. Orang buat kebaikan, Allah beri kemuliaan begini. Sebab itulah dalam syurga suatu hari nanti ada tahap-tahap dia. Orang ni makan begini, mungkin dia kurang sikit ibadah. Orang ni sungguh ibadah dengan ikhlas kepada Allah, makan dia tinggi. Saya dengan orang mukhlasin, sedikit syuhada, hebat para Nabi sebab hati ikhlas dan mengerjakan ibadah. Maka ada makam-makam tertentu. Allah tidak membezakan. Allah akan membezakan. Kalau di dunia makhluk boleh membezakan kedudukan orang ni begini, duduk kursi tu. Kedudukan orang boh, duduk kursi orang sedap-sedap, duduk depan, nyandar, sambil tangan-tangan geraknya, boh duduk depan sekali misal kata. Ada pun di hari kiamat kelak, kalaulah makhluk boleh buat begitu, Allah lebih lagi. Allah tidak pernah memungkiri janji. Membuat amal soleh, Allah akan naik kedudukan begini. Hebat. Bahkan ada diceritakan dalam sebuah hadis bahawasanya kedudukan seseorang itu dipakai dengan lu'ai, yakut, permata-permata yang indah, disebabkan begini-begini amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu janji Allah. Wa muntaha rahmati min kitabik, dan dengan sepenuh rahmat dan kitabmu. Kitabmu mana? Tamah yang sempurna ni. Min kitabik, dengan kitab engkau, bismika, dan dengan nama engkau. Nama engkau mana? Yang agung. Bahkan nama Allah yang agung banyak. Sebetulnya ya dzal jalali wal ikram. Ridhu ya dzal jalali wal ikram.
fi du'a, pertegahlah pertegahkan olehmu ya Dzal Jalali wal Ikram, nama Allah ya Dzal Jalal yang mempunyai jalan ketinggian, kehebatan, wal Ikram, kemuliaan ni. Rasulullah kata, tidak kamu berdoa ada semayang kamu duduk seorang-seorang, semayang semalam ke semayang apa-apa semayang, jangan tinggal ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu doa lah. Ya Allah, ya Allah, ya ni doa ni. Lepas tu selit pula ya Dzal Jalali wal Ikram. Lepas tu doa pula gini, doa gini pula. Lepas tu selit pula ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebab apa disuruh ulama begitu berpandukan kepada hadis Nabi SAW? Kerana nak menunjukkan apa-apa permintaan kamu dengan Allah, Allah itulah dia mempunyai kebesaran dia. Kadang-kadangnya meminta dengan Allah, tapi kebesaran itu milik makhluk. Maksudnya ingat kepada makhluk. Berdoa tapi ingat pada makhluk, itu menunjukkan mengagungkan atau membesarkan makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah ulama kata sebab apa bila kita berdoa ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Allah ya Allah, doa gini ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu selit-selit gitu, itu di antaranya, itu di antara bahasa para ulama. Jadi wa bismikal azam, dengan nama Engkau yang Maha Agung. Wajadika, dengan kebesaran Engkau ni al-a'la, yang maha tinggi. Yang maha tinggi ni Allah ni. Wa kalimatit tammah, dengan kalimah yang sempurna. Alladzi la tujawizuhunna, yang mana tidak melampaui hunna, dengan sama ada orang yang baik ataupun orang yang jahat, wala fajir, sama ada orang yang jahat, orang bermaksiat ni. Bahawasanya kalimah Allah ni mengakui semua. Kalau orang yang buat baik, Allah beri kelebihan dia begini. Orang yang buat jahat, balasan yang begini. Kalimah Allah ni yang maha agung. Tidak ada yang sesuatu yang mengatasinya. Antusalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bahawa moga-moga antusalli ni doa il makna ni. Kalau kita mengaji bahasa Arab, tu bila selepas daripada tak tu selepas daripada lafaz an ada tak tu mudhari', maka dipanggil adil ma'nan. Yakni kita kena terjemah sendiri, yakni mudah-mudahan engkau ni memohon segala hajatmu aja ini, mudah-mudahan kami ni mudah-mudahan aku ni sentiasa berselawat di atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dan ahli keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di antaranya. Tu bahawanya kitalah. Itu maksud daripada lafaz, sebutir lafaz Arab antusalliya. Itu ada perbahasan dia dalam kitab Al-Iman al-Yasin Faqih, itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan ulama kata boleh juga kita nak baca dalam solat hajat. Solat hajat baca doa ni. Tambah baca dalam sujud, boleh baca. Nak baca dalam sujud pun boleh. Lepas tu nak baca dalam semak doa kita ni. Tu dalam doa kita baca. Maka kata ulama boleh. Sebab dia bersifat dengan sifat maha suci, maha suci, maha suci. Diri maha suci tu al-muqaddis. Subhan al-muqaddis, iaitu mentakdiskan Allah, menyuci dengan sebetul-betul Allah. Bukan main-main. Itu maksud subhan. Sebab tu ulama kata asalnya kalau zikir subhan. Lafaz subhan tu memadai dah. Itu menunjukkan ta'zim. Tapi subhanallah disandar kepada Allah pula, lafaz Arab tu. Maka itu menunjukkan tahqiq lagi. Allah ismul lafzul mu'assa. Diri Allah sebutir tu, kalimah Allah sebutir tu Allah. Itu ismul lafzul mu'assa. Kalimah yang membesarkan diri, layak bagi Allah, dia menggunakan lafaz Allah, itu di antaranya. Jadi nak ceritakan subhan tu memadai dah. Tapi tak boleh zikir subhan. Tak boleh begitu, dia kena bersandar. Cuma nak ceritanya makna pada asal lafaz tu memadai dah untuk membesarkan Allah, menyebut subhan. Itu di antaranya. Tapi tidak memadai, mesti bersandar dengan subhanallazi, subhanallah. Itu di antara disebut oleh para ulama. Kemudian maka engkau pohonkan segala hajatmu itu kepada Allah Ta'ala yang tiada membawa kepada maksiat di dalamnya hajat itu.
Nescaya dimustajabkan oleh Allah insya-Allah taala, wallahul musta'an. Jadi kata musannif, kata Syekh Abdul Samad Qadim Bani ni, yakni maka engkau pohon kepada hajatmu kepada Allah ni yang tiada berbuat maksiat. Maknanya doa untuk berbuat maksiat tak boleh. Ada pun untuk hajat kebaikan saja, untuk rajin ibadah, untuk Allah Taala lindung bala, mudah urusan begini-begini, hajat yang sulit-sulit, boleh. Tu di antaranya. Insya-Allah jika yang dikehendaki oleh Allah, jika Allah Taala kehendaki, insya-Allah Allah Taala akan memudahkan. Wallahul musta'an. Allah itu dan Allah itulah al-musta'an, tempat iaitu meminta pertolongan. Al-musta'an adalah suatu tempat meminta pertolongan. Tidak ada suatu tempat yang meminta pertolongan yang hakiki. Hak makhluk kita minta pertolongan ini itu majazi sementara. Kena guna juga. Mana kita minta juga pertolongan dengan makhluk secara majazi. Itu di antaranya. Sebab itulah kita buat solat hajat. Solat hajat ni adalah nak minta pertolongan dengan makhluk secara majazi. Hakikatnya musta'an. Sebab tu solat hajat ni asalnya dikatakan sebagai afdal seorang-seorang. Tapi sebagai nak mengaminkan apa yang hajat kita minta pertolongan Allah, maka afdal, bahkan lebih dia kata ulama, lebih ramai, lebih bagus lagi. Itu di antaranya kerana kita tak tahu doa mana yang dimustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Inilah yang disebut oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Ada pun yang disebut oleh Syekhul Islam dalam kitab Syarah Rawdah, bahawa sembahyang hajat itu 2 rakaat. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hajatun ila Allah aw li ahadin min bani Adam falyatawadda wal yuhsinil wudu thumma yusalli rak'ataini thumma liyuthni 'ala Allah ta'ala wal yusalli 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu di antaranya disebut oleh Syekh Zakaria Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dan kita Syarah Rawdahnya, bahawa sembahyang hajat ini hanya 2 rakaat saja kita buat. Tu hak depan tu ulama lain pula buat. Maknanya sesuai dengan solat hajat buat 2 rakaat, tapi bacaan-bacaan tu panjang tu. Seperti mana dia sabda Rasulullah SAW disebut di sini, iaitu bahawasanya siapa yang dia adalah ia lahu hajat pada Allah atau li hadin pada benar anak Adam ni, falyatawadda, maka hendaklah dia sembahyang, maka hendaklah dia ambil wudu, wal yuhsin wudu'a. Tengok falyawadda tak cukup wal da'li wal yusni, mestilah perbaiki wudu. Jadi tak sah, maknanya ambil wudu tapi wal yuhsin wudu'a, tidak memperbaiki air sembahyang dia, tak jadi. Air sembahyang comel dah ambil, tapi wudu tak ambil dengan sempurna, tak jadi. Summa yusalli, kemudian kamu sembahyanglah 2 rakaat, summa yusni, kemudian muji Allah Subhanahu Wa Taala, yusalli ala Nabi Muhammad sallallahu, dan juga kamu memuji berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa liyaqulu la ilaha illallahul hakimul karim, subhanal rabbil arsyil azim. Subhana rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibatil rahmatik wa azaimik wa maghfiratik wal ghina wal ghanimatu min kulli birr wassalamatu min kulli ism, la tada' li zamban illa ghafarta wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rawahu Tirmizi. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini ada terjemah dia, barang siapa ada baginya hajat kepada Allah atau seorang daripada anak Adam, maka hendaklah dia mengambil air sembahyang dan dia memperbaiki air sembahyang dia, ambil dengan sempurna. Kemudian maka engkau sembahyang 2 rakaat, ambil air sembahyang, maka perbaiki wuduk kita, maka memuji Allah, dan begitu juga mengucap selawat atas Nabi SAW. Kemudian maka hendaklah ia mengata la ilaha illallahul halimul karim, subhana rabbil arsyil azim, hingga ya arhamar rahimin, sampai akhir itu.
yang diriwayatkan oleh hadis Imam Tirmizi. Jadi molek ni. Sudah kita ambil sembahyang selesai belaka, baca, tak kira baca sambil pakai baju ke, ni sebelum nak sembahyang hajat ni, molek kata ulama, kita baca la ilaha illallahul alimul hakim karim subhana rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka muji. Baca ni kalau ingatlah, tu di antaranya. Tapi jangan tinggal pula doa solat, doa wuduk tu. Hak tu maknanya membuat sesuatu perkara yang dinaskan oleh hadis, tapi buat hak ni tak boleh lah. Maksudnya comelnya doa wuduk tu jangan tinggal, lepas tu kita sambung hak ni pula. Ini semua amal-amal soleh belaka. Ini semua amal-amal soleh belaka. Sebab itulah kita minta Allah memberi satu saja kepada kita, taufik, iaitu kekuatan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita telah baca hadis yang pada hari kami baru ni, itu Allah menyatakan, Allah SWT bersabda, qalilu taufiq khairu min kasil ibadah. Sedikit taufik, yakni sedikit kuasa atas membuat ketaatan lebih baik daripada banyak akal. Akal duk cakap, duk sembang banyak begini, cakap pandai tapi buat ibadah pandai. Duk suruh orang buat ibadah itu, ibadah ini, tapi dia sendiri tak buat ibadah. Ini tambah begini. Itu na'udzubillah min zalik. Ini yang disebut oleh para ulama. Dan kata Syekhul Islam dalam Syarhul Rawdah itu, wa ma dzukira min annaha rak'ataini huwa al-mashhur wa naqala fil ihya min ulumuddin annaha 12. Dan kata Syekhul Islam terus itu, apa yang kita dengar pada pagi ini mudah-mudahan menjadi tahqiq pada kita, menjadi kekuatan kita dalam mengerjakan ibadah. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita dan menjadikan kita ni hamba yang sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akilna bit taqwa wa bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.